Kenapa setiap hari Ustazah memulakan program kita, majlis ilmu kita, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi? Kerana ia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menghafal ataupun menghayati dan beramal dengan 10 ayat terawal Al-Kahfi, maka dijamin baginya selamat daripada fitnatul Dajjal. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, fitnah Dajjal bukan hanya sekadar fitnah Dajjal yang paling utama tu, iaitu Al-Masihud Dajjal yang fizikal tu. Tetapi sebelum Dajjal yang sebenar itu keluar, kuncu-kuncu ataupun tentera Dajjal yang sedia daripada sekarang untuk menyambut keluarnya Dajjal. Dan sekutu-sekutu ni telah melakukan pelbagai fitnah, pelbagai perancangan yang licik dan jahat, yang kasar, yang halus untuk merosakkan khususnya umat Islam. Masya Allah. Jadi jangan tunggu kita, mungkin kita bayangkan macam tak sompek ni kan, nak jumpa Dajjal ni macam tak ada ni, tak ada kot ni. Jangan bayangkan begitu. Sebab apa? Fitnah kecil, fitnah Dajjal. Ad-Dajjal ni membawa maksud Al-Kazab. Dajjal membawa maksud juga Al-Kazab, iaitu penipu besar. Dan Al-Kazab ataupun Dajjal-Dajjal kecil ni dah ada pada zaman Rasulullah hidup. Antaranya Musailamatul Kazab, diberi gelaran Musailamah penipu, kerana Musailamatul Kazab ini mengaku menjadi seorang nabi dan pernah mengutuskan surat kepada Rasulullah supaya mengakuinya dan mengisytiharkan dia juga salah seorang nabi. Dan banyaklah peristiwa sedih. Subhanallah. Jadi amalan kita membaca dan menghayati, insya-Allah. Cuba baca setiap kali subuh. Lepas subuh kan kita baca Yasin. Lepas Yasin ataupun selepas solat kita baca ayat kursi. Wajib baca ayat kursi. Itu hadis yang sahih. Barang siapa yang setelah solat fardu dia tidak meninggalkan ayatul kursi, maka tidak ada yang memisahkan dirinya dengan syurga malaikat maut. Itu hadis Nabi yang sahih, tuan-puan sekalian, yang mana Nabi sangat menekankan lepas solat fardu, semualah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, bacalah ayatul kursi. Kerana Nabi kata tidak akan ada yang memisahkan antara dirinya dan syurga melainkan maut. Maksudnya tunggu mati je masuk syurga. Sebab tak mati lagi je, itu sebab tu tak masuk syurga lagi. Subhanallah. Jadi lepas baca ayat kursi, kita bolehlah membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain menyebutkan tentang 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Jadi kita bacalah. Subhanallah. Dan perhatikan ayat yang ke-10. Kita nak sebutkan ayat ke-10 saja, tuan-puan sekalian. Jadi ayat surah Al-Kahfi, ayat yang ke-10 itu merupakan doa. Doa siapa? Doa Ashabul Kahfi. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tahu Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang mana mereka berjuang menyelamatkan akidah mereka, dan mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan mungkin ibu ayah, ahli keluarga, tenakan, pekerjaan, mungkin meninggalkan wanita yang dicintai dan sebagainya. 7 orang pemuda ini, dia bukan kerana takut kepada pemerintah, bukan kerana takutkan kematian dan sebagainya, tetapi mereka mengorbankan diri mereka melakukan satu hijrah, kan, meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan akidah, dengan niat mudah-mudahan mereka selamat dan mereka masih mampu menyebarkan akidah yang benar, menyebarkan agama yang benar. Mereka mesti memastikan mereka ini hidup. Subhanallah. Dan ajaibnya, tuan-puan dan mata Allah sekalian, nak disebutkan dalam perjalanan pemuda ini menuju mencari tempat persembunyian, mereka bukan rancang awal lagi bawa bekalan makanan sekian-sekian, lepas sudah ada target nak pergi ke gua, tak. Mereka keluar daripada kampung untuk menyelamatkan akidah mereka yang ketika itu di bawah negara mereka, di bawah pemerintahan yang zalim, kan, memaksa manusia ketika itu untuk keluar daripada akidah Islam, mengesakan Allah kepada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, tuan-puan di mata Allah sekalian, para pemuda melihat suasana ketika itu, mereka berpakat, pemuda-pemuda yang soleh beriman ini berpakat untuk keluar, tuan-puan di mata Allah sekalian. Dan dalam perjalanan mereka untuk menyelamatkan diri, subhanallah, dikatakan mereka memang membawakan dinar, dirham. Mereka masih sempat untuk melakukan sedekah kepada fakir miskin. Subhanallah.
Dalam keadaan takut-takut tu, sebab apa tentera ni kalau tak keluar daripada agama yang benar, Islam, mengesakan Allah, mereka akan dibunuh, mereka akan diseksa dan sebagainya. Mereka keluar bukan dalam keadaan santai-santai, senang-senang hati. Tak, mereka dalam keadaan ketakutan, berjaga-jaga. Namun diriwayatkan dalam keadaan tersebut, mereka masih lagi mampu melakukan sedekah, infak. Menunjukkan subhanallah, infak sedekah adalah ciri-ciri pemuda ataupun orang yang soleh, walaupun dalam keadaan dia kesempitan dan sebagainya, masih lagi kuat melakukan infak dan juga sedekah. Subhanallah. Dan dalam perjalanan itu, cuba kita tengok ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahf yang kita bacakan tadi. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah. Tuan-puan dan Allah sekalian, kalaupun kita tidak mampu menghafal 10 ayat Al-Kahfi, tolong hafal ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Kerana ayat ini merupakan doa Ashabul Kahfi ketika dalam perjalanan menyelamatkan diri mereka dan akidah mereka, paling utama akidah mereka. Masya Allah. Yang bermaksud, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung, ketika pemuda-pemuda itu dalam perjalanan ataupun dalam berlindung, mencari perlindungan, lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu. Rahmat, bila kita sebut rahmat, jangan membayangkan rahmat itu ia dalam kasih sayang Allah sekian-sekian. Rahmat membawa maksud. Apabila seseorang itu dalam kesukaran, maka Allah berikan kemudahan. Apabila seseorang itu dalam kelaparan, Allah berikan kekenyangan. Apabila seseorang itu perlukan pertolongan, Allah berikan bantuan. Sekiranya seseorang itu dalam kesempitan, Allah beri kelapangan. Rahmat membawa maksud. Apabila kita dalam sakit, maka Allah berikan kita kesembuhan. Jadi tuan-puan sekalian, maksud rahmat itu meluas. Rahmat saat kita hidup, rahmat saat kita sakaratul maut, rahmat ketika kita dibangkitkan di mahsyar. Kita sangat memerlukan rahmat Allah untuk masuk syurga. Jadi pemuda ini ketika dalam proses dia menyelamatkan diri, dia minta dengan Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon daripada sisimu rahmatmu. Satu permintaan yang wajib kita minta. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah, maksud dia wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, sempurnakanlah dalam urusan kami ini. Dan ya Allah, sempurnakanlah, wa hayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, wa hayyi lana min amrina, dalam urusan kami ini, rasyada, petunjukmu yang jelas. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, apapun yang kita nak buat, tolong mulakan dengan doa ini. Mulakan. Ashabul Kahfi dalam perjalanan dia menyelamatkan dirinya, nak menuju ke mana ni, meminta petunjuk daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Jadi akhirnya Allah memberi petunjuk kepada pemuda ini dalam keadaan buntu untuk pergi menuju kepada satu gua. Yang lalu mereka pun mengikut petunjuk ini, mereka berdiam dalam gua tersebut. Subhanallah, setelah mereka bangkit, mereka boleh borak sesama mereka. Berapa lama kita tidur ya? Ada yang kata setengah hari, ada yang kata 1 hari. Kenapa pemuda ini hanya menjagakan mereka tidur hanya setengah hari? Kerana rupa paras mereka masih sama. Bukannya mereka jadi tua walaupun dah 310 tahun, dah 300 tahun tidur. Allah yang membolak-balikkan mereka. Kenapa mereka masih kata bila mereka bangun tengok sesama sendiri, mungkin setengah hari kot, mungkin 1 hari kot kita tertidur. Sebab apa? Rupa paras mereka tidak berubah. Bukannya janggut panjang, misai hijab panjang, rambut jadi panjang kusut, masih tak. Mereka masih tidak berubah. Mereka masih segar, mereka masih kelihatan muda, dan mereka tidak merasakan kelaparan menggigil kerana tidur 300 tahun. Tuan-puan sekalian, bayangkan siapa yang hidupnya dapat petunjuk, dimakbulkan Allah, berdoa dengan doa Ashabul Kahfi ini. Dia bukan sekadar diberikan oleh Allah ilham untuk menyempurnakan tugasnya, tugas hariannya, mencari rizki dan sebagainya, tetapi dia akan mendapat total pertolongan daripada Allah. Siapa yang duk fikir nak cari rizki macam mana lah sekarang, susah sangat ni ya Allah, minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah urusan kami ini dengan petunjukmu yang jelas.
Ya Allah, confuse ni, nak fokus bisnes mana? Sekarang buat 10 bisnes online ni. Tapi ya Allah, sesungguhnya kalau tak fokus, semuanya tak jadi. Jadi yang mana satu? Nak pilih 3 ya Allah. Minta petunjuk dengan Allah. Allahu Akbar. Once kita minta dengan Allah dan Allah beri kita petunjuk, tuan-puan sekalian, Allah akan berserta dengan kita, bersama dengan kita, supaya kita kekal dalam keadaan yang buat yang sempurna dan terbaik.